اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar segmen Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang memberi manfaat. Jadi insya-Allah segmen petang ini akan menyambung adab buang air bahagian yang ketiga. Yang mana ini sebagai makluman awal lah, insya-Allah minggu hadapan akan masuk bicara berkaitan dengan ibadah korban dalam kitab Idaman Penuntut juga, insya-Allah. Jadi sebelum ni saya sudah nyatakan bahawa insya-Allah dekat-dekat nak masuk raya haji, kita akan pindah masuk kepada pembicaraan korban dalam kitab Idaman Penuntut. Jadi insya-Allah lah minggu hadapan kita mula, insya-Allah kita sempat 2 kali 2 minggu. Jadi cuma untuk minggu ni kalau ada dah di kalangan sidang pendengar yang mengikuti live FB, boleh dah lah kalau nak mengemukakan persoalan berkaitan dengan ibadah korban. Tapi persoalan tu saya tidak akan jawab minggu ni lah. Itu saya akan ambil, kita bawa pada minggu hadapan. Jadi dengan ada persoalan-persoalan bab korban ni, bila masuk pada tajuk pembicaraan kitab Idaman Penuntut minggu hadapan, saya akan cerita di dalam huraian kitab tu dengan secara tak langsung menjawab persoalan yang dikemukakan. Jadi insya-Allah bolehlah minggu ni sidang pendengar yang mengikuti live FB kemukakan soalan dalam live FB itulah. Tapi jangan pula kita tak fokus pula untuk hak minggu ni. Minggu ni kita sambung lagi hak berkaitan dengan adab buang air ni. Kita sambung, cuma itu makluman untuk minggu hadapan. Cuma kalau ada pendengar yang nak mengemukakan soalan berkaitan dengan ibadah korban untuk kita bicara minggu hadapan, bolehlah. Tapi kalau ada soalan hak minggu ni, kita bicara hak soalan minggu ni hak berkaitan dengan adab buang air. Jadi kalau idaman kita Idaman Penuntut hak adab buang air hak edisi Jawi ni muka surat 16 baris yang ke-6 daripada atas. Kalau hak Gumi muka surat 6. Okey, saya bacakan. Adab buang air. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa buang air, sama ada buang air besar atau kecil di tempat yang tiada tandas seperti tengah lapang, padang atau dalam semak, haram menghadap kiblat atau membelakangkannya, atau ada dinding tetapi jarak di antaranya dengan dinding lebih daripada 3 hasta, atau dekat tetapi dinding itu rendah tidak sampai 2/3 hasta. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih daripada 2/3 hasta dan kedudukannya dengan dinding tidak lebih daripada 3 hasta, atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, yakni tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Jadi hak adab buang air ni 3 minggu tu dah kita baca dalam kitab ni. Baca dulu, kemudian barulah pergi pada huraian. Jadi berkaitan dengan adab ketika buang air, sama ada buang air besar atau buang air kecil, ketika kita qada hajah, bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajah, pastikan bahawa jangan menghadap kiblah Kaabah ketika buang air kecil, dan jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Jadi dibicara hak berkaitan dengan buang air bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajah.
Contohnya dalam kitab ni di tengah lapang padang ataupun dalam semok. Ni kalau kita orang sekarang ni menjadi macam tercengang lah. Buang air mana pula di tengah padang. Ni orang sekarang tak ada lah. Dahulu-dahulu ni mungkin ada buang air besar, buang air kecil di tengah padang. Ataupun di dalam semok. Ataupun kisah-kisah orang dulunya qada hajah di pantai. Qada hajah di pantai. Lepas selesai qada hajah di pantai, barulah turun ke dalam air laut untuk istinja. Dia tak qada hajah dalam laut. Sebab kalau qada hajah dalam laut, dia naik ke darat semula hak dibuang tu. Jadi dia qada hajahnya di pantai, kemudian dia istinja barulah masuk ke dalam air laut. Jadi pantai ni bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi samalah macam padang, sama macam semok. Jadi kalaulah qada hajah tu bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajah, haram menghadap kiblah. Ketika buang air kecil dan ataupun membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Haram. Ni kalau di tempat lapang, padang, semok ataupun pantai. Tapi minggu lepas ada jugalah soalan ditanya berkaitan dengan qada hajah di tempat lapang. Tapi dia qada hajah dalam kain pelekat. Ini soalan minggu lepas ni. Saya dah ambil ni soalan Asy'ari Abdullah. Qada hajah soalan dianya tempat lapang. Tetapi ada kain pelekat yang terpaksa hadap arah kiblah, tapi dalam kain pelekat. Saya sebut dalam kain pelekat ni, kalau silap bahagian pertama dahulu, qada hajah di pantai. Ni orang ni pun cerita juga ni. Dia qada hajah di pantai. Dia pun selubung ke kelubung. Selubung ke kelubung. Kain pelekat dia tu ditutup lah dia. Ditutup. Atas kepala sampai ke sekalian tubuh dia tu dalam kain pelekat. Selubung ke kelubung? Selubung. Diselubung dengan kain pelekat. Dia pun qada hajah. Jadi kain pelekat ni dipanggil hadangan ke tak? Dinding ke tak? Dia panggil dinding lah. Walaupun menghadap kiblat, ketika bahan kecil ataupun membelakangkan kiblat ketika bahan besar, tetapi dia tidak serik kepada kiblat. Sebab apa? Sebab didindingi dia panggil. Didindingi dia kena ada ayat tu. Didindingi ataupun dihalangi dengan kain pelekat. Tak haram dah tu. Haram ni di tempat lapang, padang, pantai, tapi tidak ada langsung di hadapan tu sebarang dinding ataupun halangan di hadapan, direct menghadap kiblat ketika buang air kecil, ataupun direct membelakangkan kiblat Kaabah ketika buang air besar. Hukumnya adalah haram. Jadi kalau betul diselubung dalam kain pelekat, kain pelekat itulah dijadikan sebagai dinding. Walaupun tempat tu bukan untuk qada hajah, walaupun dia qada hajah menghadap kiblah, tapi apabila ada dinding, ada hadangan dengan kain pelekat seumpama tu, hukumnya tidak haram. Yang haram ni qada hajah di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, di padang, di pantai, tanpa ada sebarang dinding antaranya dengan kiblah, maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yang masih lagi dihukumkan haram, ada benda dia buat depan. Ketika dia nak buang kecil contohnya, dia menghadap kiblah, adalah benda di hadapan. Kalau kata dalam hutan ke, dalam semok ke, kalau kita kata kok dalam hutan, dalam semok, dia ada pokok-pokok. Contohnya pokok tu boleh jadi dinding lah. Boleh jadi hadangan antara dia dengan kiblat. Dia buang air kecil, pokok ada di hadapan, tiba-tiba jarak antara dia ni dengan pokok tu lebih daripada 3 hasta, maka pokok tu
tidak dikira sebagai dinding sebab jauh. Kalau kita kata di padang ataupun di pantai kosong terus. Ya. Tak ada langsung dinding hadangan apa semua. Haramlah. Ya. Ni bukan di padang, dalam hutan. Dalam hutan ni banyak pokok. Pokok semua. Ya. Pokok tu banyak. Ya. Jadi pokok tu boleh jadi dinding ataupun hadangan, satir antaranya dengan kiblat. Sebab dia ni qada hajah menghadap kiblat. Ya. Tiba-tiba walaupun ada pokok antara dia tu dengan pokok di hadapan tu lebih daripada 3 hasta. Hukumnya haram juga sebab pokok tu tidak dikira sebagai dinding sebab jaraknya jauh antara yang qada hajah dengan pokok tu. Tu keadaan yang kedua hak kita bicara dah minggu lepas. Keadaan yang ketiga yang masih lagi dihukumkan haram, ada benda bubuh di hadapan. Ada benda dibubuh di hadapan. Benda yang dibubuh di hadapan tu jaraknya tak sampailah 3 hasta, dekat je lah. Tapi benda yang dibubuh di hadapan dia tu, benda tu rendah sangat. Tak sampai pun 2/3 hasta. 2/3 hasta. Tak sampai. Pada ni. Dia dengan benda yang bubuh di hadapan, bubuh apa? Bubuh kotak ke, bubuh apa ke di hadapan. Antara yang qada hajah dengan benda di hadapan ni, dekat je. Dalam lingkungan 2-3 hasta. Okey je lah. Tiba-tiba benda tu rendah sangat. Dah sampai 2/3 hasta. Sekarang ni, Rudi, 1 hasta berapa meter? Kena cari dia. Kena cari pula dah. Apa tu? Tapi saya tahu antara siku hingga ke... Yelah. Antara siku ke hujung jari 1 hasta. Tapi nak tanya ni, 1 hasta berapa meter? 1 meter setengah? Kita tengok dulu kejap. Tak boleh 1 meter setengah. Tak boleh. 45 cm. 45 cm. 45 cm. Tak sampai semeter. Tak sampai semeter. Tak sampai setengah meter. Tak apa? Tak sampai setengah meter. 45 cm. 1 hasta tak sampai setengah meter. Sebab dia antara ni dengan ni, antara siku hingga ujung jari. Jari tengah ni kan. Kalau kaki pula kira mana? 1 meter berapa kaki? Dan 1 hasta berapa kaki? 1 hasta berapa kaki? Kita boleh cari dan nanti kita boleh tengok insyaAllah. Kalau ada. Orang sekarang lah kita ni. Tapi itulah kejukannya kalau dan jumpa. Ada tak dalam FB tu? Jadi ginilah. Apalah tu. Kita kena cari dia sebelum ni sepatutnya. Tengok gini baru nak cari. Nampak sangat tak tahan. Tapi tadi 1 hasta sama dengan 45 cm. Saya jumpa lah. 45 cm 1 hasta. 45 cm ni mana setengah meter lah ke mana? Tak sampai lagi setengah meter. Kalau setengah meter 50 cm. Mana dekat-dekat setengah meter lah. Jadi kalau kata... Ada orang jawab. Kamu Haji jawab 1 hasta 1 kaki setengah. Ya. Sekaki setengah. 1 hasta ke 1 kaki setengah. Jadi kalau 2/3 hasta 1 kaki lah. Faham tak tadi? Sekarang 1 hasta 1 kaki setengah. Sekarang ni kalau 2/3 hasta. Maknanya 1 kaki. Jadi barang tu hok depan kita dalam keadaan menghadap kiblat, jaraknya tak sampai 3 hasta. Tetapi barang tu tak sampai pun tinggi dia 1 kaki. Tu tak sampai pun 2/3 hasta. Rendah sangat, masih lagi haram. Masih lagi haram. Ni hak 3 keadaan yang diharamkan qada hajah, membelakangkan kiblah, menghadap kiblah ataupun membelakangkan kiblah. Yang pertama, di tengah padang kosong, tidak ada sebarang dinding, hadangan atau jelah haram.
ada pokok di hadapan, tapi jarak antara yang qada hajah dengan pokok tu lebih daripada 3 hasta, masih lagi haram. Keadaan yang ketiga, antara yang qada hajah dengan benda di hadapan tu tak lebih daripada 3 hasta, tapi benda tu rendah sangat. Tak sapa pun 2/3 hasta ataupun 1 kaki, masih lagi dihukumkan haram. Hak ni, hak 3 keadaan yang dihukumkan haram. Yang kita nak bicara ini, hak tak haram pula. Hak tak haram pula, menghadap kiblah tapi tidak dihukumkan haram. Cuma yang saya nak bicara kembali ni, hak minggu lepas, saya disebut berkaitan dengan tandas. Di masjid pun sama. Jadi dia ada banyak bilik lah. Ada tandas, ada tempat mandi. Ada tandas, ada tempat mandi. Contoh kalau macam di masjid ke, di RNR ke, samalah. Tiba-tiba, walaupun tandas sekalipun, kita masuk dalam tandas tu, dia bukan tandas lalu. Pada ni. Dia jadi panjang. Tandas tu jadi panjang. Boleh siapa ke tandas? Kita nak cerita ni, hak mudah nampak sikit, tandas hak mencangkung, hak tandas atas latar tu. Kita mencangkung atas 2 kaki tu. Kan dia tandas atas lantai, yang kita mencangkung atas 2 kaki, dia tinggi sikit. Hebat tinggi. Jadi antara pintu dengan hak tinggi ni jarak. Separuh kita kata kau. Baru sampai di hak tandas. Faham dah ni? Jadi sekarang ni, yang dihukumkan tandas adalah di tempat yang disediakan untuk qada hajah di hadapan tu. Jadi muka pintu ni tak panggil tandas lagi. Faham dah situ? Tak panggil tandas lagi. Terkadang di situ orang buat mandi. Dia bilik mandi sebenar, hak tak ada tandas. Memang adalah di sebelah-sebelah dia tu ada. Tapi oleh kerana kemungkinan tempat mandi tu ramai, ada orang penuh belah kedah. Jadi dia pun masuk dalam tandas, tapi bukan dia mandi di atas tandas, di depan tandas ni, sebelah dekat dengan pintu ni. Dia pun ambil wayar untuk istinja tu panjang, dia ambil wayar, dia pun mandi. Di situ bukan tandas. Di situ bukan tandas. Tiba-tiba dia buang air kecil. Tapi dia bukan naik atas tandas tu untuk buang kecil. Dia buang kecil ketika dia mandi di hadapan pintu ni. Faham tak ni? Faham. Tiba-tiba kebetulan dia buang kecil di dekat pintu tandas ni, yang bukan dihukumkan tandas sebab tandasnya di hadapan. Maka tempat tu dia panggil tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah. Dia pun kencing di situ. Antara tempat kencing dengan dinding di hadapan, di belakang tandas tu, sampai dak 3 hasta. Kalau sampai 3 hasta, melebihi 3 hasta, hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab tempat dia kencing buang air kecil tadi bukan tandas, bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tempat qada hajah tu naik depan, tapi tak pergi situ. Dia mandi di depan ni, dia buang air kecil di situ. Maka hukumnya adalah haram kalaulah kebetulan menghadap kiblah. Faham dah tu? Nampak dah tu? Ini saya sebut dah minggu lepas. Kalau saya cerita dengan Rudy minggu lepas, dia mandi di bawah payung hujan. Tandasnya sebelah. Mandinya sebelah. Tapi Rudy kata antara tempat mandi bawah payung hujan dengan dinding dekat aja. Dia pun buang air kecil di tempat mandi. Hukumnya adalah makruh. Tapi antara kita mandi bawah payung hujan dengan dinding di hadapan tu mungkin tak sampai 3 hasta. Maka tak haram lah walaupun menghadap kiblah. Sebab dinding tu dekat. Tapi kalau macam contoh tadi, tandas yang luas sampai ke hadapan, tapi tandasnya bukan sampai ke pintu. Tandasnya adalah di tempat untuk qada hajah. Di dekat pintu tu tak dinamakan tandas. Bukan untuk mandi pun di situ, tapi dia pergi mandi. Okeylah dia mandi situ bukan tandas. Tiba-tiba dia buang air kecil.
Persoalannya sekarang, antara tempat diberi buang kecil dengan dinding di belakang tandas tu. Kalau dia ni mozaik di belakang, kalau ada mozaik belakang tandas tu, dia ni dalam lingkungan 3 hasta ataupun lebih. Kalau dalam lingkungan 3 hasta, tak apa lagi lah, itu jadi dinding. Dikira dinding tu kalau lebih dari 3 hasta, maka hukumnya adalah haram. Ada ni. Kemudian masalah kata mandi, tempat buang kecil tempat mandi itu tak akan dihukumkan tandas. Sebab minggu lepas ada yang tanya, Al-Azri tanya, macam mana sekiranya tempat mandi tapi kanak-kanak buang kecil, adakah dikira tandas? Kanak-kanak ke orang besar ke mandi tempat buang, tempat kanak-kanak ke orang dewasa ke buang kecil di tempat mandi, tidak akan dihukumkan tandas. Sebab itu bukan untuk tempat qada hajah. Itu tempat mandi. Dia buang kecil takkan ditandas tempat tu walaupun jadi hacing. Hancing pekok apa ke? Betul lah tu? Hancing pekok sekalipun. Kalaulah budak tu buang kecil di situ jadi tandas, macam mana dengan budak hok tiap-tiap malam dia kencing tempat tidur? Budak tu tiap-tiap malam kencing tempat tidur. Tempat tidur dia tandas Dok lah, sebab itu bukan tempat qada hajah. Dia yang pergi kencing di tempat tidur tiap-tiap malam, tak panggil tandas. Tandas ni tempat yang disediakan untuk qada hajah, itu tandas. Tempat mandi bukan disediakan untuk qada hajah, maka tak dihukumkan tandas walaupun ada orang buang kecil di situ sekalipun. Apa dah ni? Jadi hak tadi tu hak saya sebut berkaitan dengan tandas yang di hadapan dia tu dengan pintu jauh. Kalau mandi di tempat hadapan kat pintu tu, nak buang air kecil, naik atas tandas lah, buang kecil sekejap. Lepas tu turun balik lah di hadapan untuk mandi. Tiba-tiba dia mandi sambil dia buang kecil. Di hadapan tu dinding jauh tu, lebih daripada 3 hasta, kebetulan menghadap kiblah. Kebetulan kalau tak menghadap kiblah tak ada isu lah. Kebetulan menghadap kiblah, maka hukumnya adalah haram. Kemudian kita nak pergi pula kepada situasi keadaan yang tidak diharamkan walaupun menghadap kiblah. Mana? Yang pertamanya, ada dinding. Dinding tu kedudukannya dengan tempat qada hajah ni tak lebih daripada 3 hasta, tak haram lah. Dinding ni kita sebut dinding apa tu? Hacing pering. Dia kata hacing pering. Bukan hacing pekok. Masing pekok. Pula dah. Dia kata dim pembekal. Hancing pering lah Ustaz. Bukan hacing pekok. Ya, masing pekok. Masing pekok. Hacing pering. Tukar bimbo. Jadi sekarang ni dia buang air bukan dalam tandas, bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tetapi ada dinding di hadapan, ada pokok di hadapan. Jarak antara yang qada hajah dengan dinding dengan pokok tadi itu tak lebih daripada 3 hasta, maka tidak diharamkan. Macam sebut tadi tu lah. Hak mandi di hak buang air di tempat mandi, bawah paip hujan, hukumnya makruh. Antara dia yang buang air kecil tu dengan dinding di hadapan, kebetulan menghadap kiblat, dekat je, macam dia kata dekat je. Batang paip hujan ni dia pendek je, dengan dinding di hadapan tak jauh mana, maka tidak diharamkan walaupun di situ bukan tandas, bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tapi oleh kerana ada dinding, dalam lingkungan 3 hasta, tidak diharamkan. Yang pertama. Yang kedua, benda yang menjadi dinding tu, benda yang menjadi hadangan di hadapan tu, syaratnya mestilah 2/3 hasta paling rendah. 2/3 hasta paling rendah. 2/3 hasta. Hak kata kalau 1 hasta 1 kaki setengah, 2/3 hasta maknanya 1 kaki. Jangan rendah sangat. Anda sekarang ni dia buang air kecil, jadi kebetulan menghadap kiblah.
Ya. Dia pun bubuhlah barang tu depan sebagai hadangan, sebagai dinding. Barang tu kotak ke apa ke tak kira lah. Bubuh di hadapan tu. Kemudian benda tu jaraknya tak lebih daripada 3 hasta. Benda tu pula sekurang-kurang 2/3 hasta. Maka tak haram lah. Tapi kena ingat baik. Hak kata tak haram buang air menghadap dan belakangkan kiblah ni. Jikalau ada benda di hadapan, dalam jarak dengan benda tu jangan lebih dari 3 hasta, dan benda tu memang mestilah sekurang-kurangnya 2/3 hasta tinggi barang tu. Ini dalam keadaan kencing duduk. Dalam keadaan kencing duduk. Jadi kita dengan barang hak 2/3 hasta tu, makna terlindung dah lah. Hak tempat buang air kecil tu dengan kiblah terlindung dah. Ya. Tapi kalau kencing berdiri, dia bubuh barang di hadapan. Ya. Barang tu 2/3 hasta ataupun lebih sikit 1 hasta barang tu. Tiba-tiba dia kencing berdiri menghadap kiblah. Jadi adakah barang di hadapan tu mendindingi dia dengan kiblah? Tak adalah, sebab dia kencing tu berdiri tinggi jadinya. Hukumannya masih lagi haram. Hak kata barang di hadapan jangan lebih rendah daripada 2/3 hasta. Hak kencing biasa, kencing dalam keadaan duduk. Kalau kencing berdiri, pastikan benda di hadapan itu tinggi sampailah kepada parah pusat kita. Barulah tidak haram. Pada ni. Jadi dalam kitab kata 2/3 hasta tu kalau kencing duduk. Ya. Kemudian kencing berdiri, kencing duduk ni di hadapan ada cerita barangkali. Sebab beberapa soalan dah tu, minggu ni pun ada soalan kencing berdiri, minggu lepas pun ada soalan. Kencing berdiri. Soalan minggu lepas, apa hukum kencing berdiri ke dalam mangkuk kencing yang disediakan di dalam tandas seperti RNR? Dia kencing dalam mangkuk ke dalam apa ke? Dia kencing berdiri, hukumnya makruh. Itu je lah. Kencing dalam mangkuk ke, kencing pancuk ke mana ke, berdiri, hukumnya makruh. Melainkan kalau orang ada kerana. Kalau dia kencing berdiri, jadi air kencing tu cepat berhenti. Ya. Kalau dia kencing duduk, jadi apa tak lawah. Air kencing dia lambat nak lawah apa? Kencing tak lawah. Kencing tak lawah. Jadi kalau dia kencing duduk, tak lawah. Jadi lepas dia selesai kencing, keluar sikit. Kalau kencing berdiri, cepat sikit lawah. Maka kalau ada kerana seumpama tu tidak dimakruhkan. Tu sajalah. Jadi kencing berdiri di mangkuk di luar tu, kadang-kadang aurah pun tidak terlindung. Aurah pun tidak terlindung. Kalau seorang diri tu okeylah, tak ada orang lain. Kalau ada orang lain, hak tu mana ni? Cerita lucu tu nah. Dia pakai pakaian perempuan, masuk tandas lelaki. Selok-selok kencing di tempat hak tinggi tu. Kena-kena dia lelaki berpakaian dia perempuan. Kejut orang terkejut. Maknanya kencing tu dalam keadaan aurah pun tidak sempurna terlindung. Memanglah tempat dinding tu, mangkuk kencing tu memanglah di tepi-tepi tu dia ada keluar juga sikit. Tapi macam mana sekarang ni, kalau nampak pun kamu sebelah jangan duk tengok hak orang. Tengok dok tengok itu urusan dia. Tapi kita tu menutupi aurah ataupun tidak. Ada ni. Dia tengok hal lain pula. Tidak menutupi aurah hal lain pula. Macam dia perempuan contoh tidak menutupi aurah. Kamu jangan tengoklah. Kalau dia tak tengok, selamat dia. Tapi kamu yang tidak menutupi aurah dengan sempurna, kamu tetap berdosa. Sama ada dia tengok ataupun tidak. Kalau kawan tu tengok pula, itu dosa bahagian dia. Kena faham pula situ. Sekarang ni, kencing dalam mangkuk kencing tu,
terlindung dah aurah kita daripada orang sebelah. Sama ada dia nak tengok itu bukan masalah dia. Yeah. Terlindung ke tak? Memanglah tak terlindung, tetap hukumnya haram walaupun sebelah tu tak peduli kita sekalipun. Yeah. Dia kayak gitu. Atau wallahu a'lam lah. Boleh terlindung ataupun tidak. Mana kalau orang yang biasa kencing di mangkuk kencing tu, tengok-tengoklah terlindung ke tidak. Faham tak ni? Yeah. Tapi nak ceritanya, kencing berdiri tanpa ada kerana, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau kata barang di hadapan, pastikan jangan ni kurang daripada 2/3 hasta. Ini pada masalah orang kencingnya dalam keadaan kencing dalam keadaan duduk. Kalau berdiri, mestilah dinding di hadapan, barang di hadapan mestilah sampai kepada parah pusat. Yang ketiga pula, dalam kitab ni memang tempat tu disediakan untuk qada hajah. Hak ni semata-mata tidak dihukumkan haram menghadap kiblat walaupun tidak ada sebarang dinding sekalipun. Walaupun tidak ada sebarang dinding sekalipun. Dia gini. Jadi kita nak cerita macam mana? Ni cerita secara sandora ni. Beres dah hak kitab. Kita cerita kod luar pula. Kod luar ni hak haram 3 keadaan. Hak tak haram 3 keadaan. Yang haramnya buang air kecil menghadap kiblah, buang air besar membelakangkan kiblah di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, kosong, tidak ada sebarang dinding. Haram. Yang kedua, ada dinding di hadapan, ada pokok di hadapan. Tetapi antaranya dengan pokok lebih dari 3 hasta, hukumnya adalah haram. Ada benda di hadapan, jarak dengan benda tu dekat aje, tapi benda tu lebih rendah daripada 2/3 hasta, masih lagi haram. 3 keadaan. 3 hak tak haramnya bukan tempat untuk qada hajah. Tetapi dia kencing menghadap kiblah, ada dinding di hadapan, antaranya dengan dinding dengan pokok, contoh dinding tu dalam lingkungan 3 hasta, maka tak haram dah. Kemudian benda tu pula syaratnya paling rendah pun 2/3 hasta, kalau kencing duduk maka tak haram. Yang 3 yang tak haramnya, tempat tu memang untuk qada hajah, dalam keadaan tidak ada apa-apa sekalipun, hukumnya tidak haram. Jadi ginilah, dia tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, menghadap kiblah 3 barang kecil, ada hak haram, ada hak tak haram. Hak haram tidak ada dinding di hadapan. Hak tak haramnya, tempat tu bukan untuk qada hajah, tapi ada dinding di hadapan dengan syarat-syarat dia, maka tidak haram. Kemudian tempat yang disediakan untuk qada hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajah, dia tidak haram semata-mata walaupun menghadap kiblah tidak ada sebarang hadangan di hadapan sekalipun. Dia gitu. Jadi hak banyak bicara tadi tu, hak haram 3 keadaan, hak tak haram 3 keadaan. 2 keadaan hak tidak haram ni masih lagi berkait dengan tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah. Kalau tempat untuk qada hajah dalam tandas, tidak ada kaitan pun dengan dinding, menghadap kiblah 3 buang air kecil, membelakangkan kiblah 3 buang air besar, tidak haram semata-mata. Jadi macam mana timbul pula tempat untuk qada hajah tidak ada sebarang dinding? Sebab tempat qada hajah tidak berkait dengan dinding. Ini saya sebut berulang-ulang kali dah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah yang kita panggil tandas, tidak syarat dinding. Hak syarat dinding jadi pening, tak kenal mana tandas, mana bilik mandi ni, sebab dia kena ada dinding. Jadi antara tandas dengan tempat mandi tak ada dinding, maka tempat mandi pun hukum tandas. Ni jadi tukar bimbo ni. Mana ni? Ni masih lagi ada juga ni, tak pun nak lepas molek lagi ni isu ni.
Sekarang ni timbul pula. Nak buat rumah yang Islamik. Rumah yang Islamik. Kita kata Islamik ke mana pula rumah dia? Tengok-tengok. Dia kata dia akan asingkan tempat mandi dengan tandas pintu lain-lain. Jadi maknanya rumah kita sekarang ni tak Islamik lah. Sebab apa? Sebab tandas dengan tempat mandi satu pintu. Sekarang hak Islamiknya dia asingkan pintu. Tu terpulang kamu nak asingkan pintu. Satu pintu sekalipun. Tandas tempat mandi. Ya. Minggu lepas ada tanya pula, tempat mandi boleh tak kita nak niat ambil wuduk? Niat ambil wuduk apa benda pula? Baca bismillah, sunat, tak ada apa-apa. Sebab itu bukan tandas, itu tempat mandi. Ya. Jadi soalannya tak Islamik lah atau bilik mandi sekarang yang ada tandas sebelah. Ada. Tandas tempat dia untuk hajah walaupun tak ada dinding sekalipun. Sekarang ni. Sekarang tempat yang disediakan untuk qada hajah tak haram menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah walaupun antaranya dengan kiblah tidak ada sebarang dinding. Jadi macam mana boleh berlaku tak ada dinding? Sebab tandas macam tak ada dinding. Tandas tidak berkait dengan dinding. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah. Ingat tak saya sebut dah dua slot yang lepas. Hak gerai tepi sungai. Ya. Dia panggil lambu tepi sungai. Jadi kebun dia tu tepi sungai. Dia pun buatlah gerai tepi sungai untuk dia qada hajah. Mula-mula mungkinlah dia berguni sebagai dinding untuk mengelak orang terpandang aurah. Guni yang dijadikan dinding itu bukan syarat tandas. Itu untuk mengelak orang terpandang aurah dia. Tiba-tiba sampai masa hujan panas, guni itu pun cari, repuk. Kemudian di kebun tu memang tak ada orang. Dia pun tak gantilah guni lain. Sebab tak ada orang pun. Kebun itu kebun dia je. Maka latar lambu tu tak ada dinding dah. Tandas lah tu. Tak ada dinding pun tandas. Kebetulan masa dia buang air kecil ataupun air besar menghadap kiblah tidak diharamkan walaupun tidak ada sebarang dinding di hadapan dia ketika menghadap kiblah ataupun di belakang dia ketika dia membelakangkan kiblah. Ada ni. Nak ajar nak pergi kenanya tandas. Tak kena tandas ni. Dengan tandas pula jadinya. Dia gini. Ni dia nak panggil tempat yang disediakan untuk qada hajah ni dua keadaan. Tempat disediakan untuk qada hajah dua keadaan. Yang pertama, memang tempat tu dia buat rupa untuk qada hajah. Pada ni. Kita kenal rupa qada hajah macam mana? Kenal dah tu. Hak jenis makuk, hak atas latar, atas latar. Kenal dah. Tu tempat untuk qada hajah. Hak mangkuk duduk tinggi, ke tukar lagi. Kita tengok ke mangkuk tinggi tu tempat makan nasi ke gitu. Kenal dah. Itu tempat untuk qada hajah. Walaupun belum qada hajah, dihukumkan tandas. Yang kedua, dia qada hajah di tempat tu dan dia berazam akan qada hajat kembali tempat yang sama. Maka hukum tandas. Walaupun tak macam rupa tandas sekalipun. Pandai ni. Ni dulu punya orang rumah atas air. Rumah atas air. Dia buat lubang. Tak ada rupa tandas mana. Tapi dia qada hajat di situ, dia tutup. Nak qada hajat, dia buka pula lubang tu, tandas tu. Di tempat tu lah tandas, bukan satu rumah. Kan dia rumah atas air. Jadi dia ada buat lubang untuk dia qada hajat. Lubang ni rupa macam untuk qada hajah ke? Tiba-tiba dia akan qada hajah tempat yang sama pula pada tu, maka tempat tu hukum tandas. Ataupun begini. Ni kisah orang dulu belaka ni. Dia masuk dalam hutan. Dia pun bawa cangkul. Dia gali untuk qada hajah. Tiba-tiba dia gali tu dalam. Sebab dia bawa cangkul ni bawa sekali-sekala je. Dia gali dalam. Dia pun qada hajah. Kemudian dia pun kambuh sikit untuk dia qada hajah dah tu. Dan dia berazam akan datang balik tempat sama untuk qada hajah, maka tempat tu hukumnya tandas. Tak ada rupa tandas ke tak? Tak ada rupa tandas mana. Tiba-tiba ketika dia gali lubang tu dalam hutan, tapi macam lapang sikit di situ. Dengan pokok di hadapan tu lebih dari 3 hektar. Tapi apabila dia gali, dia berazam untuk datang qada hajat tempat yang sama tu berulang kali, maka tempat tu hukum tandas walaupun dia dengan pokok tu jauh, tak ada dinding sekalipun, hukumnya tak haram. Sebab itu dia panggil tandas.
Tandas tidak berkait dengan dinding, tandas tidak berkait dengan binaan. Pandai ni. Ni dengan cepat-cepat sikit lah sebab kita nak habis masa dah ni. Saya pun ada tertarik satu soalan tu, tapi soalan lain tu. Saya pun tertarik sikit tu, soalan Muhammad Hanafi tu. Jadi ginilah, kita ambil tu soalan Muhammad Hanafi kediang nanti. Jadi untuk adab buang air ni, secara kasar tu sesalah kitanya. Cuma insyaAllah lepas daripada Raya Haji, lepas daripada kita tunda sementara, untuk minggu ni kita baca tajuk korban pula. InsyaAllah kita akan sambung balik adab buang air. Dan insyaAllah saya akan ulang balik lah tajuk ni juga. Yelah, walaupun kita nak masuk ke hadapan, sedang kita bicara sekarang, masalah saya akan ulang pula sekali lagi. Jadi kalau tak sempat, kita ulang kaji balik lah. Sebab kita masih dah tak ada. Kebetulan ada satu soalan tu, tapi soalan tu memang tak berkaitan langsung lah dengan tajuk kita. Tapi soalan tu banyak timbul dalam FB sekarang ni. Soalan berkaitan dengan Jumaat. Cuba Rudi baca soalan Jumaat. Soalan yang dihantar oleh Muhammad Hanafi berbunyi, sekarang ini di Kuala Lumpur ada orang solat Jumaat di luar pagar masjid, di mana pintu pagar masjid dikunci. Adakah sah solat tersebut? Dia berkaitan dengan syarat berjemaah. Saya insyaAllah kuliah maghrib pada malam ni di Masjid Pengadang Baru, memang tajuknya syarat berjemaah. Tajuknya syarat berjemaah. Di antara syarat berjemaah ni, jadi timbul macam-macam pandangan. Dia beginilah. Oleh kerana dia semayang tu di luar daripada pagar masjid, yang pertama, antara penghujung masjid dengan tempat dia sembahyang jangan lebih daripada 300 hasta. Saya tengok ada orang tulis dia kata 150 meter 300 hasta tu. Wallahualam lah. Yang pertama, antara masjid dengan tempat dia berdiri ni jangan lebih daripada 300 hasta. Itu. Kemudian antara masjid dengan tempat dia berdiri ni jangan ada hadangan. Kalau ada pintu pagar tapi pintu pagarnya dikunci, bukan dikunci, bahkan ditutup sekalipun, tidak cukup syarat untuk kita berjemaah. Melainkan kalau ada pintu masjid hak sebelah kiri kanan ke, terpulanglah. Kan pintu masjid ni banyak, belakang ada, sisi ada. Tapi kalau belakang pun tutup, sisi pun tutup, walaupun tak kunci sekalipun, luar pagar tidak sah. Walaupun tak sampai 300 hasta sekalipun. Tapi kalaulah ada mana-mana pintu walaupun di belakang hak utama tu tutup, tapi kalau ada sisi tu tak tutup, walaupun hanya pintu yang kecil, hanya teluh untuk satu orang, okey dah. Jadi kalaulah ada orang semain di belakang, kemungkinan jarak tu tak sampailah 300 hasta, 150 meter tak sampai. Tapi persoalannya pintu pagar utama tutup. Jadi pihak masjid, pintu sisi tu jangan tutup lah ke. Bukalah sikit satu pintu, tak apa dah. Jadi orang duduk belakang tu boleh tumpang berjemaah semain Jumaat. Sebab syaratnya antara masjid dengan tempat dia berdiri jangan lebih dari 300 hasta. Putus sah tak ada kaitan. Ada kata tidak sah sebab putus sah. Putus sah tak ada kaitan. Putus sah itu cerita bab fadilah. Yang kedua, antara yang berdiri tadi ni ke masjid jangan sampai ke pintu tu ditutup. Mana kalau pintu belakang, pintu utama tutup, pintu sisi biar ada satu buka. Walaupun tak besar pun. Mana bukan kata jangan kunci, jangan buka. Jangan tutup, kena buka walaupun sikit. Belah sisi pun tak apa. Maka orang belakang tu boleh berjemaah ikut imam Jumaat di hadapan, sebab memang jaraknya kemungkinan tak sampai 300 hasta. Tu kena mengaji molek lah tu. Tu kena mengaji molek. Orang yang nak semayang di luar pagar masjid tu pun kena faham ilmu. Dan pihak masjid pun kalau tengok ada orang semayang di luar pagar masjid tu, bukalah pagar, mana-mana pagar, walaupun pagar sisi sekalipun, walaupun pagar utama di belakang tutup, tapi pagar sisi bukalah satu. Ni biar sama-sama ada ilmu. Biar sama-sama ada ilmu. Cuma kalau dah masjid tu penuh, balik semayang zuhur di rumah lah. Tapi kalau dibenarkan semayang di mana-mana bahagian, pihak bukan sebenarkan, okey je lah, ikut kepada ketetapan pihak berkuasa. Jadi soalan tu tidak berkaitan. Tapi soalan tu agak banyak timbul sekarang ni sebab banyak gambar dalam FB orang semayang di luar pagar masjid. Tapi persoalannya pagar masjid itu dalam keadaan tutup pagar masjid itu. Tutup tak boleh lah. Walaupun tak kunci sekalipun.
Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah jelas juga apa yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar berkaitan dengan topik kita, itu adab buang air kecil dan juga isu semasa tadi lah. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan berkenaan dengan ibadat korban. Sempena dengan hari raya. Tapi kitabnya kitab idaman penuntut kita tajuknya di dalam. Alhamdulillah. Jadi sidang pendengar kalau ada kitab idaman penuntut, buka dulu tengok dalam. Tengok dia mudah-mudah je cari dalam, tak ada tajuk korban dan akikah di dalam. InsyaAllah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz, dan kita tutup majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan doa daripada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.